Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Universiti Teknologi Mara, UiTM, kerana menganjurkan konferensi sains, etika dan peradaban dan memberi peluang kepada kami untuk membentangkan kertas kerja yang berkaitan dengan kajian sains, etika dan peradaban. Saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Nilai Toleransi dalam Mata Pelajaran Umum menurut Perspektif Pelajar. Saya Atira Abdul Razak, wakil daripada kumpulan kami yang terdiri daripada Encik Syariman, Prof. Madya Dr. Na'azuki, Dr. Hisham dan Dr. Burhan daripada Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Kelantan dengan kerjasama Pusat Pemikiran Keamanan dan Kesejahteraan Insan UMK akan membentangkan kajian yang berkaitan dengan mata pelajaran umum, khususnya kajian terhadap kursus penghayatan etika dan peradaban dan falsafah dan isu semasa. Antara perkara yang dibincangkan kali ini termasuklah pengenalan terhadap latar belakang kajian serta sorotan kajian lepas, metodologi yang digunakan dalam kajian ini, dapatan kajian yang diperoleh hasil daripada kajian yang dilakukan dan akhir sekali kesimpulan kajian. Seperti yang kita ketahui, mata pelajaran umum ataupun disebut sebagai MPU diperkenalkan untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa agar dapat menerapkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Selain itu, menurut Eng dan Iswandi 2017, ia diwujudkan supaya setiap pelajar yang terdiri daripada kepelbagaian kaum dapat memahami budaya masyarakat lain dan menanam nilai toleransi dan persefahaman antara satu sama lain. Toleransi pula dapat didefinisikan sebagai pegangan hidup masyarakat yang tidak fanatik, mempunyai minda yang terbuka, tidak mementingkan diri sendiri, muafakat dan tolak ansur. Menurut Muda 2018, kajian yang berkaitan sikap toleransi dalam beragama banyak dilakukan khususnya kepada masyarakat Malaysia. Antaranya ialah kajian yang berkaitan dengan hubungan antara toleransi dalam beragama dan hubungan amalan setiap etnik di Malaysia. Kajian ini menunjukkan bahawa kaum Melayu mempunyai tahap toleransi beragama yang lebih tinggi berbanding kaum Cina dan India. Kajian ini juga membuktikan bahawa secara puratanya responden berpandangan bahawa mereka saling menghormati antara satu sama lain dan melayan setiap individu dengan rasa hormat. Kini, MPU telah ditambah baik dari segi kandungan dan tajuk kursus. Antaranya ialah kursus falsafah dan isu semasa (FIS) dan juga penghayatan etika dan peradaban (PEP). Justru kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti pandangan pelajar terhadap kursus falsafah dan isu semasa (FIS) dan penghayatan etika dan peradaban (PEP) terhadap nilai kepribadian pelajar. Objektif kajian ini merangkumi penerapan beberapa nilai murni, antaranya adalah nilai toleransi. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu dengan mengedarkan instrumen soal selidik melalui Google Form kepada seramai 1,837 orang pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Kemudian, data ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS. Soal selidik yang dibina meliputi item yang berkaitan dengan kandungan dan kerelevanan cara penyampaian kursus dan kesan kepada kepribadian pelajar. Data dianalisis untuk melihat nilai min, iaitu untuk mengetahui tahap persetujuan pelajar dengan item yang berkaitan. Kemudian, dapatan kajian yang berkaitan dengan
jawapan responden dijelaskan dalam jadual seperti yang terdapat dalam dapatan kajian. Jadual 1 merupakan item yang diguna pakai serta nilai min yang diperoleh. Item tersebut menganalisis sama ada pelajar mampu memahami kandungan kursus dengan jelas atau sebaliknya. Selain itu, item juga dibina untuk mengukur sama ada kursus yang dibina dapat membentuk personaliti pelajar. Kemudian, item yang diguna pakai juga bertujuan mengenal pasti sama ada pelajar mampu mengaitkan kandungan kursus dengan kehidupan seharian mereka. Item berikutnya juga dibina untuk mengukur sama ada kursus MPU memenuhi keperluan masyarakat dan negara. Selain daripada kandungan kursus, item yang terdapat dalam jadual 1 juga dibina bertujuan memastikan cara penyampaian dan penilaian kandungan kursus mampu memberi kesan yang efektif kepada pelajar. Seterusnya, item yang dibina juga berkaitan dengan mengukur sama ada MPU mampu memberi kesan yang baik dalam kehidupan pelajar. Berdasarkan jadual tersebut, didapati bahawa kandungan kursus penghayatan, etika dan peradaban PEP dan falsafah dan isu semasa FIS mampu memberi kefahaman yang baik kepada pelajar. Dapatan kajian ini sangat berkait rapat dengan matlamat pembinaan MPU yang terdahulu seperti kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS, iaitu kandungannya dibentuk untuk menanam nilai toleransi dalam kalangan mahasiswa. Berdasarkan analisis independen T-test yang terdapat dalam jadual 2, dapatan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min yang signifikan antara kursus falsafah dan isu semasa dan juga penghayatan etika dan peradaban. Skor min bagi responden yang mengambil kursus falsafah dan isu semasa adalah lebih tinggi daripada skor min responden yang mengambil kursus penghayatan, etika dan peradaban. Kajian ini menunjukkan bahawa lebih ramai responden bersetuju bahawa kursus falsafah dan isu semasa lebih memberi kesan dalam kehidupan mereka. Ini disebabkan oleh kaedah susunan kandungan kursus yang mempunyai tema tertentu. Sebagai contoh, kursus falsafah dan isu semasa berjaya mendedahkan beberapa elemen kemahiran dan subkemahiran yang mampu membentuk dan menerapkan pemikiran kritis dalam modul pengajian kursus tersebut. Manakala kursus PEP, penghayatan etika dan peradaban pula mendedahkan kefahaman mengenai sejarah Malaysia yang merangkumi komponen yang berkaitan dengan hak keistimewaan kaum tertentu. Justru, nilai toleransi dalam kursus PEP dilihat perlu lebih diterapkan supaya para pelajar dapat mengaplikasi nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Jadual 3 pula menunjukkan tahap perbezaan pandangan terhadap keberkesanan kursus berdasarkan kaum tertentu. Hasil kajian mendapati bahawa setiap kaum mempunyai persepsi yang berbeza. Keputusan menunjukkan kaum Cina memandang kursus ini kurang penting berbanding kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak dan juga Melayu. Kajian ini juga selari dengan kajian Muda 2018 yang menunjukkan bahawa kaum Cina mempunyai tahap toleransi beragama yang paling rendah berbanding kaum lain. Ini menunjukkan bahawa konsep keseimbangan sosial perlu difahami oleh setiap kaum. Contohnya, formula yang digunakan dalam kontrak sosial yang melibatkan kepelbagaian kaum perlu diberi perhatian oleh masyarakat yang terdiri daripada kepelbagaian kaum dan agama. Sebagai contoh, kaum bukan Melayu perlu tulus menerima bahawa orang Melayu adalah pemilik sah negara ini dan tidak boleh dipersoalkan lagi. Selain itu, kaum bukan Melayu juga perlu memahami sistem kenegaraan Melayu dan pengaruhnya terhadap negara. Namun demikian, hak orang bukan Melayu juga perlu diraikan, memandangkan mereka telah lama bermastautin dan membesar di Malaysia. Sebagai kesimpulan,
Beberapa inisiatif perlu diambil terutama dari golongan pendidik supaya penerangan mengenai kandungan kursus dapat memupuk nilai toleransi dan bertolak ansur yang lebih baik. Kajian ini juga membuktikan bahawa beberapa usaha yang berkaitan penanaman nilai toleransi perlu ditambah baik untuk memastikan setiap individu dapat meraihkan kerencaman masyarakat di Malaysia. Berdasarkan perbincangan di atas juga, didapati bahawa nilai toleransi juga merupakan salah satu teras utama dalam pembinaan etos bangsa. Ini adalah kerana nilai tersebut menjadi pemangkin dalam menghasilkan perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bagi kaum Melayu, mereka akui dalam menerima, memberi dan berkongsi tanah air dengan masyarakat lain seperti China dan India. Justru, pengetahuan mengenai sejarah amat perlu untuk didedahkan kepada para mahasiswa agar kerancakan pembangunan sosioekonomi dapat membantu kelestarian negara pada masa akan datang. Walaupun pelajar bersetuju bahawa terdapat nilai toleransi yang mereka boleh amalkan setelah mempelajari kursus MPU, namun kursus ini perlu ditambah baik dari aspek penyampaian kandungan, terutama kursus PEP. Ini adalah untuk memastikan pelajar yang berbilang kaum dapat menyemai nilai toleransi dan mengaplikasi nilai tersebut di masa akan datang. Usaha ini juga adalah untuk menghadapi kerencaman masyarakat yang mempunyai pelbagai cabaran hidup dan mereka adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang kehidupan.